Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, Al-Fadhil, tuan-tuan imam masjid, yang terkuasa, para jemaah muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah dapat kita bersama pada malam ini di dalam program kita, iaitulah Mahabbatur Rasul, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang mukmin, diarahkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung sendiri agar mencintai, mengasihi dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita kata kita beriman, kita sebagai seorang Islam, tetapi mempertikaikan hak ataupun tanggungjawab kewajipan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam perbincangan ringkas, iaitulah kita telah diberi pilih untuk berbincang sebuah buku yang kecil tetapi mempunyai maklumat yang besar. Bukunya kecil ni saja kan. Dia punya saiz, mungkin ada nota di tangan tuan-tuan tu, satu muka surat saja mungkin. Tetapi ilmu yang ada padanya adalah merupakan ilmu yang besar. Kenapa? Kerana kita berbincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyatakan cinta kita, untuk menambahkan sayang dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang itu mesti mengenali sebahagian yang besar daripada akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kelebihannya mengatasi manusia dan jin, bahkan mengatasi para malaikatul muqarrabin. Perkara ini telah sabit dengan kitab dan sunnah, dan juga sabit dengan an-nazarus salim, dengan penelitian yang halus dan istimbat daripada Quran dan hadis. Semua ini tidak diragukan lagi, tidak syak lagi menambahkan keimanan kita terhadap Allah Azza wa Jalla dan kecintaan yang murni terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini para jemaah adalah merupakan syarat asasi, syarat utama, iaitulah mesti tersemat dalam jiwa kita, di dalam hati seorang mukmin, maqrunan bihubbillahi ta'ala, bersama dengan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan seorang nabi yang begini hebat untuk umat yang terakhir ini, sebagaimana dalam firman Allah taala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin.
Dalam surah Al-Jum'ah yang selalu kita baca, Allah yang telah mengutuskan kepada ummiyin, kepada orang-orang ummi yang tidak membaca, rasulan minhum, seorang rasul di kalangan mereka. Di kalangan mereka ini iaitulah bangsa Quraisy yang dihantar kepada orang Arab, ataupun minhum ay min jins al-bashar, dari kalangan manusia. Apa kerja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yatlu alaihim ayati. Nabi kita membaca ke atas umatnya ayat-ayat. Ini wazifatul ula. Yang kedua, wa yuzakkihim. Ini tengok. Baca saja Nabi kita tazkiyah, artinya membersihkan mereka, mendidik mereka, mentarbiah mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Ahli-ahli tafsir mengatakan hikmah di sini dengan makna sunnah. Nabi kita ajar Quran dan dia ajar hadis Nabi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelum daripada itu berada dalam keadaan yang sesat yang sangat nyata. Ini wazifah Nabi, mengajar, mendidik, tinggal kepada kita Quran dan hadis-hadisnya. Semua ini menjadi panduan dalam kehidupan kita. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. 3 perkara ini, siapa dapat ambil 3 perkara ini, maka mereka akan mendapati kemanisan iman dalam hatinya. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Tanda orang yang Allah dengan Rasul lebih dicintai kepadanya daripada lain daripada Allah dengan Rasul. Kita letak dalam hati kita mencintai Allah dengan Rasul dengan cinta yang hakiki, yang sebenar, bukan hanya dengan dakwaan dengan mulut saja, tetapi tidak diikuti dengan bukti yang ditunjukkan kepada kita. Yang pertama, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak sayang kepada orang kecuali kerana Allah Azza wa Jalla. Dia sayang kepada orang, iaitulah sayang kerana Allah, bukan sayang kerana apa-apa, kerana sebab-sebab yang lain, tidak sama sekali. Wa an yakrah an ya'uda fil kufri. Dia tak mau lagi balik semula menjadi kafir setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripadanya, sebagaimana dia benci, tak mau dicampak ke dalam api. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian cinta tersebut semakin hari semakin bertambah, semakin meningkat naik, sehinggalah sampai kepada peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang dia paling cintai, paling sayang, lebih daripada segala perkara yang kita sayang. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu sehingga aku ni menjadi orang yang dikasihi kepadanya lebih daripada ayahnya, lebih daripada anaknya, lebih daripada manusia yang lain. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, tidak mungkin seorang itu dapat meningkat naik kepada darjat manzilah al-hub, kepada darjat mencintai Nabi, mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, illa bitauhidillah ta'ala, kecuali dengan merealisasikan tauhid terhadap Allah Azza wa Jalla, mengesahkan Allah di dalam ibadat lain daripada apa ni, hanya pada Allah saja, bukan kepada orang lain. Maka yang kita kena belajar di sini para jemaah, kalau kita mengatakan kita sayang kepada Nabi, kita sayang kepada Allah, bagaimana nak merealisasikannya? Jawabnya yang pertama sekali, mesti tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid terhadap Allah Azza wa Jalla. Hari ini kalau kita lihat tauhid, memang kita bertauhid, kita mengatakan, mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu satu syarat. Tetapi yang membimbangkan, ada di kalangan manusia ini, walaupun dia mengaku tauhid, tetapi masih lagi
sanggup pergi kepada tempat-tempat pemujaan, tempat-tempat kubur-kubur wali yang keramat, meminta dengan orang-orang yang telah mati, minta hajat, anak nak periksa, saya nak minta kerja, maknya sakit, masih lagi pergi kepada kubur-kubur, minta dengan ahli-ahli kubur kepada dalam perkara yang mereka telah pun mati, berada dalam kubur. Tahqiqut tauhid, bagaimana nak merealisasikannya? Iaitulah menjauhkan diri daripada syirik, wa bi ifradin nabi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba', dan kita mengikut ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, "Man yuti'ir rasul faqad ata' Allah." Siapa dia taat pada Rasul, maka itulah orang yang taat pada Allah. Syarat berkembang. Taat pada Rasul, taat pada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sayang kepada Allah, apa kita nak buat? Fattabi'uni, ikut aku. Itu Nabi telah janji kepada kita supaya ikut dia. Yuhibbukumullah, nescaya Allah Taala kasih kepada kita. Ini semua syarat-syarat yang mesti direalisasikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wallazi nafsi biyadihi, Nabi kita bersumpah, demi jiwa aku ini di tangan Allah, lau anna Musa hayyan, lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau Musa masih hidup, tak mungkin dia akan buat syariat Bani Israel, mesti dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan lain-lain lagi. Kalaulah Nabi Musa alaihissalam Nabi, tetapi hidup di zaman kita hari ini, la yasahu, tak mungkin lagi dia buat syariat yang lain daripada dia ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang memang duduk di bawah syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan lain yang mungkin kita mengatakan bahawa saya ikut Nabi, ikut sayang kepada Nabi, tetapi tidak mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah mukaddimah kita para jemaah. Kita nak lihat bahawa orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat Nabi kata apa? Min asyaddin nasi ummati li hubba. Di antara orang yang sangat-sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasan yakunu min ba'di, akan datang orang selepas daripada aku tidak ada. Apa dia nak? Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka bercita-cita kalau mereka dapat tengok aku, dapat jumpa dengan aku, walaupun terpaksa menggadaikan keluarganya dan hartanya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Maka mukaddimah yang ada dalam kitab kita ini menceritakan kepada kita kewajipan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ramailah ulama-ulama zaman dulu telah menulis kitab-kitab tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan kitab-kitab mereka. Di antara kitab yang ditulis, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Al-Imam As-Suyuti contohnya telah menulis sebuah kitab Al-Khasa'isul Kubra, ciri-ciri keistimewaan yang besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam kitab ini banyak bercampur di antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif, dan bahkan hadis-hadis yang dinilai sangat-sangat lemah ataupun maudhu' oleh para ulama. Maka Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala dalam kitab kita ini yang diberi nama Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab dia pelik nama dia, Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Terjemahan dia persoalan awal, menceritakan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Nabi dengan siapa tuan-tuan? Nabi dengan nabi yang lain. Nanti kita tengok berapa banyak bilangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jangan nak banding Nabi dengan kita. Kita nak banding, tak. Kita tidak masuk dalam kategori label yang boleh dibandingkan. Perbandingan di sini iaitulah saya terjemahkan dengan nama 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Kitab ini telah ditulis oleh Imam
seorang tokoh ulama yang pelik. Gelaran dia nama Sultan Ulama, Ba'i'ul Muluk, penjual raja-raja. Kenapa nama dia Sultan Ulama? Kenapa dia diberi gelaran penjual raja-raja? Saya rasa saya tak sempat nak cerita pada malam ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam blog Abu Anas yang ada di kertas tangan masing-masing itu. Tengok di situ, tajuk dia Sultan Ulama. Seorang tokoh yang sangat hebat, imam di dalam ilmu maqasidus syara', seorang faqih dalam mazhab Syafi'i, telah menegakkan kebenaran, menentang kemungkaran, sehingga dia ditabalkan dengan nama Sultan Ulama. Maknanya ketua ulama pada masa itu dan penjual raja-raja. Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami meninggal pada tahun 660 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini seorang tokoh yang hebat. Jadi tentang riwayat hidup penulis ini, tuan-tuan boleh baca dalam blog Abu Anas ataupun lain-lain buku yang kita jumpa. Baik, sekarang ini saya nak buat perbandingan. Sebagaimana kata para ulama, wa bididdiha tatamayyazul asya'. Benda ini kalau kita buat berlawan satu benda, baru kita nampak kehebatan dia. Buat bandingan. Dalam kitab kita ni kata Bidayatus Sul ni sebut apa? 41 kelebihan Nabi mengatasi para anbiya yang lain. Mengatasi para anbiya, mana atas pada nabi-nabi yang lain. Berapa orang semua bilangan Nabi? Siapa dia boleh jawab? Hebat dia. Berapa bilangan Nabi? Tak apa derah tu. Ada orang kata 25. Kata 25 tu hidup dalam Quran. Bilangan Nabi alaihi wassalatu wassalam itu sebagaimana disebut oleh dalam riwayat yang ada lah, dalam riwayat yang wujud, iaitulah sebanyak 124,000 orang. 124,000 orang. Ini riwayat yang ada. Daripada 124,000, maknanya kalau tolak Nabi kita seorang jadi 123,999, maka Nabi kita mengatasi semua mereka dengan 41 kelebihan yang sahih. Adapun khasais yang tak sahih banyak. Imam Suyuti tulis berapa ciri-ciri istimewa. Sebuah buku yang baru ditulis, nama dia Al-Imamatul Uzma wa Nabiyuha sallallahu alaihi wasallam, telah menulis sebanyak 250 kelebihan Nabi mengatasi para anbiya. Tapi madailah apa yang ditulis oleh Imam Izzuddin ini, iaitulah 41 kelebihan yang warid, yang sahih, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada 124,000 dipilih di kalangan mereka yang menjadi rasul. Apa beza di antara Nabi dengan rasul? Mengikut riwayat tafsiran yang masyhur di kalangan ulama mengatakan Nabi orang yang menerima wahyu dan dia hanya mengajar, menyampaikan. Tetapi Rasul iaitulah menerima wahyu dan wajib menyampaikan, membimbing umatnya kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebahagian riwayat mengatakan 313. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam kitab 313, ada yang kata 315, itu dua riwayat yang berbeza, tidak menjadi pertemuan di antara dua riwayat. Baik. Kalau kita itu di antara bilangan Nabi alaihi wassalatu wassalam 124,000. Nak banding dengan kita, maka 41 kelebihan ini insya-Allah kita ini sebagaimana disebut oleh para muhaqqiq mengatakan maklumat dalam risalah ini adalah merupakan pilihan pengarangnya daripada riwayat yang sahih. Tidak ada yang boleh diputuskan sebagai dhaif. Inilah keistimewaan risalah yang kecil ini berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya terjemahkan buku ini, dan insya-Allah dalam proses kita nak syarah pula. Setiap satu tu ada syarah pula dekat bawah tu. Sebab saya tengok zaman kita hari ni zaman sedikit kecelaruan dari sudut ketelitian para penceramah ketika menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menceritakan hadis-hadis yang diriwayat. Ada yang langsung tak ambil penelitian, asalkan hadis riwayat terus. Jumpa dalam kitab terus cerita tanpa membuat penilaian, tanpa membuat penelitian, yang akhirnya
masyarakat tertanya-tanya cerita apa yang ada di sini. Dan dia panggil ikhtalatal habli bin nabil, bercampur di antara yang hak dengan yang tak benar. Maka bila timbul cerita, kadang-kadang orang dengar cerita Nabi ni sahih, warid dalam hadis yang jelas, tapi orang tak berani nak terima sebab dia kata benda ni macam pelik, macam tak logik lah. Bukan semua benda boleh kita terima dengan logik. Kerana itulah benda yang mukjizat Nabi ni dia sebut dengan nama khawariqul adat, benda yang mencarikan adat, bukan adat biasa. Kalau Nabi bercakap dengan kayu, dengan batu dan sebagainya, itu di luar daripada kemampuan pemikiran manusia, tapi itulah yang dinama dengan mukjizat. Cuma yang kita bimbang hari ni mutakhir ini, ramai sangat orang mengaku jumpa Nabi, sekejap keluar pula, oh saya dah mimpi jumpa Nabi, Nabi beritahu kapal 370 duduk kat mana. Jadi mencerarukan masyarakat, akhir sekali tak tahu mana yang kita nak terima, mana yang tak terima. Masing-masing mendakwa kullun yad'i waslan bi Laila, kata di ahli-ahli syair, semua orang mengaku dia cintakan Laila, tak tahu Laila mana yang dia cinta sebenarnya. Jadi yang kita nak tunjuk dalam risalah ringkas ini, iaitulah cinta hakiki kita tentang jawatan yang resmi yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan mengetahui kelebihan ini akan menambahkan lagi keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana cinta kepada Nabi merupakan syarat asas kepada iman yang mantap seorang hamba itu, disertai dengan cinta kepada Allah yang telah menganugerahkan baginda kepada kita dengan ajaran-ajarannya yang bersih, yang suci. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi kata, taraktukum alal muhajjatil bayda lailuha kanahariha, aku tinggal kamu di atas landasan yang putih bersih, malam seperti siang. Malam seperti siang, mana wadih, jali. Tapi mari zaman kita hari ini bertukar pula, siang seperti malam. Jerubu habis pemikiran kita dengan sebab apa? Sebab kita tidak mendapat maklumat yang jelas tentang Islam. Apabila mari orang putih tengok kepada Islam, maka dia bagi pada kita Islam dua versi. Sama ada Islam ni dilabel dengan nama teroris, pengganas, ataupun Islam ditunjuk negara-negara yang mundur, yang miskin, yang tak cukup makan, yang tak ada pakaian, yang duk kelahi sama sendiri. Itulah Islam. Walhal kita telah menerima ajaran ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Taala telah anugerahkan kepada kita Nabi yang mempunyai akhlak yang sangat mulia, Nabi yang mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kata al-Imam, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Rasul-rasul ini ada sebahagian mereka lebih tinggi darjat dengan yang lain. Sebagian dalam hadis Yaumul Qiyamah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tengok dalam syurga, pergi melawat ke langit, Nabi tengok ada nabi di kalangan dia ramai pengikut dia. Ada nabi ma'ahu rahtun, ada nabi ma'ahu beberapa orang saja yang ada sama dia. Itu kelimpahan kurniaan Allah Taala beri kepada seorang nabi dengan seorang nabi yang berbeza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat, saya nak bila hitung kepada tuan-tuan secara ringkas setakat yang sempat. Yang tak sempat, tuan-tuan boleh baca dalam kitab ini ataupun tengok dalam rakaman penuh kepada tajuk ini, hampir lebih pada 2 jam saya ceramah, iaitulah cerita tentang 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan, kata di ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, benda yang tak boleh cerita semua, jangan tinggal semua. Jadi kalau kita kata, oh 41 tak sempat masa ni, peruntukan kita ceramah hanya setakat pukul 9 je, kita kata, mana nak cerita lah. Daripada tak dengar langsung, baik dengar. Daripada tak tahu ada kitab tentang Nabi walaupun ringkas, malahnya kita sudah tahu. Daripada tidak tahu ada cerita-cerita yang macam ni, kita sudah tahu. Itu alhamdulillah nikmat yang melengkapkan siri-siri kuliah ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam mana-mana web, mana-mana ustaz-ustaz yang kita percayai kepada keilmuan mereka. Kita percaya bahawa mereka meneliti riwayat-riwayat yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, antara ciri-ciri keistimewaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin bagi semua para nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Nabi kata, aku pemimpin penghulu bagi semua anak Adam pada hari kiamat, bukan nak bangga-bangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita tawaduk. Bila dia sebut jawatan dia,
dia akan ikuti dengan kalimah wala fakhra, bukan nak bangga, bukan nak tunjuk, tapi itulah jawatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian Nabi kata yang kelebihan yang kedua, wa biyadi liwaul hamdi yaumal qiyamati wala fakhra, di tangan aku ada panji-panji kepujian pada hari kiamat dan aku bukan nak tunjuk sombong. Yang ketiga, Nabi mengatakan Adam faman dunahu tahta liwa'i wala fakhra, Nabi Adam dan semua orang-orang lain, manusia yang lain duduk di bawah berpanji-panjiku wala fakhra. Nabi ulang lagi wala fakhra, aku bukan nak tunjuk sombong. Itulah jawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Mana bukti? Al-Imam Izzuddin rahimahullahu taala ketika menceritakan tajuk ini mengatakan, sewaktu kita pada hari kiamat nanti, semua manusia akan berjalan mencari siapa yang akan menyelesaikan masalah. Semua sama-sama. Jadi dalam mesyuarat kita dah fikir siapa nak selesai masalah kita. Jadi semua sepakat mengatakan tidak ada orang menyelesaikan masalah kita ni kecuali Abuna Adam, tok kita Adam alaihissalam, sebab dia manusia yang pertama. Maka kita berjalan, beri berapa tahun berjalan, jumpa Adam. Ya Adam, anta abuna, anta awalul bashar, wahai Adam, mulah tok kami, kamulah manusia yang pertama lahir ke dunia ini, isfa' lana, bantulah kami. Adam kata apa? Tak boleh. Innallaha ghadibal yaum ghadaban, pada hari ini Allah Taala murka yang tidak ada murka lepas pada ini, sebelum hari ini, lepas pada ini. Aku telah melakukan kesalahan, Allah Taala larang aku daripada menghampiri pokok, aku hampir. Adam kata nafsi nafsi, aku nak jaga aku je hari ni. Pergilah cari orang lain. Pergi cari Nuh. Berlarak pula kita cari Nabi Nuh alaihissalam. Sampai Nabi Nuh, Nuh kata aku silap kerana aku dah doakan tenggelam habis kaum aku, maka aku telah bersalah. Nuh kata nafsi nafsi, pergi cari orang lain pula. Manusia ini berjalan daripada seorang nabi kepada seorang nabi yang lain sehinggalah sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata analaha, aku akan menyelesaikan masalah. Maka diistimbatkan daripada cerita ini, Al-Imam Izzuddin mengatakan, kalaulah nabi-nabi lain telah diberitahu mereka telah diampunkan dosa yang terdahulu dan kemudian, tentulah mereka tidak akan berkata mengungkit kesalahan-kesalahan mereka yang telah mereka buat. Di sini timbul persoalan. Ada orang tanya, bila dia baca cerita ni, dia kata macam mana kita nak faham sedangkan nabi-nabi alaihi wassalam itu maksum daripada dosa, maksum daripada kesalahan. Kita mengatakan na'am, mereka itu tidak dapat buat kesalahan, tetapi semua apa yang mereka buat telah diperbetulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan yang warid, yang sabit di sini hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahawa dia ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhir, Nabi telah diampunkan dosa yang lepas dan dosa yang kemudian, tak ada dosa dia, alhamdulillah. Yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang mendapat keizinan syafaat dan orang pertama yang akan menerima syafaat. Dia dapat izin, Allah Taala beri. Bila sampai kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata ya Rasulullah isfa' lana, wahai Rasulullah bantulah kami. Nabi tak jawab. Nabi lain semua jawab, aku tak boleh, nafsi nafsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Bahkan Nabi kita pergi di bawah arasy sujud pada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu Allah kata Nabi, fa'alhamani, Allah Ta'ala beri ilham kepada aku al-mahamid, segala bentuk pujian. Nabi kita puji Allah Azza wa Jalla. Selepas daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikatnya telah bercakap, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushafa', wahai Muhammad angkat kepala kamu, berilah pertolongan kepada manusia di mahsyar, dan beri wasfa'tu syafa', engkau akan diberi keizinan untuk mendapat syafaat. Maka Nabi kita bangun ketika itu menyelesaikan masalah. Itulah orang yang pertama yang menyelesaikan masalah umat pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendahulu masalah umat dia melebihi baginda sendiri. Ini cerita masalah umat ini, panjang cerita dia.
Saya nak cerita kepada tuan-tuan kerana cerita ini agak menarik untuk kita lihat. Iaitulah sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahawa setiap orang nabi mempunyai doa yang mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajab. Semua nabi ada doa yang mustajab. Maka nabi-nabi lain telah pun berdoa masing-masing. Nabi Musa doa belah laut, lepas dia. Nabi Nuh doa terbelah turun banjir, mati habis orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Iddakhartu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa aku ini untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Tuan-tuan, selawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku simpan doa mustajab ini untuk menyelesaikan masalah pada hari kiamat. Maka itu dia panggil al-isar, memberi kelebihan, melebihkan umatnya daripada orang lain. Maka di antara lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dia baca ayat yang dibaca oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim baca ayat, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Itu bacaan Ibrahim, tanda dalam surah Ibrahim ayat 36. Rabbi, Tuhanku, innahun adlalna katsiran minan nas, umat aku ni banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa dia ikut aku maka dia umat aku. Wa man asani, tengok lembutnya Nabi Ibrahim. Wa man asani, siapa dia deraka kepada aku, apa kata? Fa innaka ghafurur rahim, engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Kasihan belas. Nabi baca lagi, baca pula doa Nabi Isa alaihissalam. Isa kata apa? In tu'azzibhum fa innahum ibad. Ya Allah, sekiranya engkau mengazab ni hamba-hambamu ni, maka mereka hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau beri keampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau yang maha gagah perkasa lagi bijaksana. Ini surah Al-Maidah ayat 118. Ketika itu Nabi kita farafa'a yadayhi, Nabi kita angkat tangan. Nabi kata, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umat aku, umatku. Siapa nak jaga umat aku? Wa baka, Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ummati yang selalu tuan-tuan dengar. Maka apa kita nak kata? Bila Nabi kita berdoa, ya Allah ummati, Nabi menangis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hantar Jibril datang. Ya Jibril, izhab ila Muhammad. Pergi tanya Muhammad kenapa dia menangis. Allah Taala dah tahu. Tapi nak suruh Jibril dan penduduk di langit mengetahui betapa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sifat yang sangat al-isar, melebihkan umatnya. Maka Jibril datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada dia, siapa nak jaga umat aku lepas aku tidak ada? Ibrahim berdoa minta maaf pada umat. Isa berdoa, maka Nabi kita juga berdoa. Jibril kata apa? Jibril datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala perintahkan, izhab ila Muhammad, beritahu Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasu. Tuhan kata, ya Muhammad, kami akan berikan apa yang engkau redai, apa yang engkau suka, tidak menyusahkan engkau tentang umatmu sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihkan umatnya pada orang lain. Mungkin timbul satu masa orang duk sibuk tentang hadis ummati. Sibuk ke tidak sekejap baru ni? Sibuk. Umat Malaysia ni gitulah, sibuk dengan isu je. Sekejap ummati, sekejap Bani Tamim, sekejap Telaga Barhu. Duk main cerita kecil-kecil yang halus-halus. Cerita isu yang besar-besar. Bagaimana kita nak melaksanakan syariat Islam ini terpinggir daripada arus perdana. Yang besarnya duk main cerita juz'iyat. Saya pun masuk juga malam ni dengan tajuk ummati. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang kita sebut tadi. Yang dipertikaikan oleh pendakwah kita iaitu hadis yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di atas pangkuan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ketika itu Nabi sebut kalimah ummati ketika Nabi nak wafat. Itu hadis itu
kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Hadhihi min riwayati Syiah, ini permainan Syiah dalam riwayat tersebut, sebab dia menafikan wujudnya Aisyah ketika Nabi wafat. Itu yang kita kata hadis ummati Syiah. Tapi orang ini bila saya sebut hadis ummati, ada angkatan ustaz, hadis itu dhaif, hadis itu palsu. Kata mun jangan duduk cerita sangat kak. Tanya dulu riwayat mana, dalam cerita mana. Cerita ini sahih. Dalam cerita yang lain pula, pada ketika hari kiamat, Nabi SAW ketika angkat kepala nak beri syafaat, Nabi kata Allahumma ummati ummati, ya Allah aku nak mulakan isu menyelesaikan masalah pada hari kiamat terhadap umat aku dulu. Itu wadah. Yang tuan-tuan kena ingat, yang tersebar dalam internet hari ini, iaitulah ketika Nabi datang ke rumah, ketika Jibril datang, dia tengok Sayyidina Ali dengan Fatimah sedang pangku Nabi SAW ketika Nabi nak wafat. Itu cerita Ibnu Hajar kata, bukan Abu Anah kata. Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan cerita ini daripada jalur yang diriwayat oleh Syiah, wala yultafat ilaiha. Ibnu Hajar kata jangan duduk tengok kepada riwayat tersebut, kerana Syiah nak menafikan Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam wafat di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita dalam hadis yang sahih mengatakan Nabi kita wafat fi sihri baina sadri wa nahri, duduk di atas pangkuan aku, di antara dada aku dengan tengkuk aku. Hadis hadis wadih jali, hadis yang sahih. Jadi para jemaah, kita jangan sebut. Yang penting dalam cerita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita tentang kedudukan umatnya yang begitu besar di sisi mendapat perhatian yang besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketujuh, di antara kelebihannya juga Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan hayat Nabi, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, ya demi umurmu ya Muhammad. Manakala Allah bersumpah dengan umur Nabi, itu menunjukkan kepada kelebihan yang lain, dan Allah Taala tidak bersumpah dengan nabi-nabi yang lain. Yang seterusnya, yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam panggilannya. Tuan-tuan cari dalam mana-mana ayat Al-Quran Allah tak panggil wahai Muhammad, tak ada. Ya Muhammad, dia tak panggil dengan nama. Yang adanya ya ayyuhal nabi, ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Itu yang ada. Tapi kita hari ini panggil tak panggil wahai Muhammad? Kenapa tak panggil? Bila tak panggil? Ya habibi ya Muhammad, selawat kita ada tak ada? Itu ditegur seorang ulama Syafi'i yang masyhur di Mekah, nama dia Syekh Zaini Dahlan, menegur panggilan ya Muhammad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam kitab dia. Zaini Dahlan ni masyhur. Kalau orang mengaji kitab fiqh Syafi'i, seorang yang kuat, mufti Syafi'i di Mekah, dia tulis sebuah kitab. Dia kata di antara jafa tidak baik kita dengan Nabi, iaitulah kita ketika kita panggil Nabi dengan kalimah ya Muhammad. Allah tak panggil Nabi dengan nama, kita panggil dengan nama. Ini kena tengok balik dalam panggilan-panggilan kita. Dalam kita duk baca, kita duk selawat, ada perkara-perkara yang terlepas pandang. Siapa yang susun? Wallahu alam. Yang pentingnya Allah tak panggil Nabi dengan nama. Dia panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Itu ada. Baik. Ustaz jangan cepat sangat. Ini orang sekarang ni cakap macam tu. Jangan cepat menghukum. Dalam Quran ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ma Muhammadun illa rasul. Itu tak ada ya kat depan. Allah cerita Muhammad itu rasul. Muhammad itu makana Muhammadun aba ahadin min riba. Tidak ada ya. Yang disebut oleh Imam Izzuddin di sini, iaitulah Allah tak panggil Nabi dengan nama. Dia panggil dengan jawatan. Berbeza dengan nabi-nabi yang lain alaihimus salatu wassalam, Allah Taala panggil dia dengan nama. Ya Nuh, ya Ibrahim, qad saddaqtu ya. Ya semua nabi-nabi lain kalau Tuhan nak panggil, dia panggil dengan nama, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala tak panggil dengan nama. Jadi kalau kita panggil juga, koreksi balik. Takkanlah Tuhan tak panggil Nabi dengan nama, aku panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Ini banyak ni kita tulis, bahkan kat dinding kita kata ya Allah, ya Muhammad. Siapa suruh panggil? Allah tak panggil, kenapa kita panggil? Itu di antara benda yang muhasabah dalam kitab 41 ini.
kelebihan hak istimewa, iaitulah Allah tak panggil dengan nama, dia panggil dengan jawatan. Yang kesembilan, mukjizat semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam sebenarnya sudah tidak ada, sudah berlalu. Hebat ke tidak Nabi Musa alaihi salam? Hebat. Ada tongkat. Tongkat dia ni boleh belah laut. Tongkat kita nak buat apa? Dia main tongkat Ali je kita ni dah. Tu ya, boleh jugalah. Daripada tak ada langsung ada juga sikit kelebihannya. Tak tahu saya masuk mari mana unsur orang Melayu ni, banyak sangat unsur Syiah dia. Dia duduk Malaysia sibuk dengan tongkat Ali. Sampai ke Madinah, orang bawa nak pergi mengambil pengajaran daripada syuhada Uhud, kenapa mereka ramai mati syahid. Dia dak turun-turun bas tanya ustaz, mana kacik Fatimah? Allahu akbar. Kata mazhab orang Melayu ni, kerja dia Ali di Malaysia, Fatimah duduk di Madinah. Jadi kacik Fatimah. Masa jangan duk main. Saya bimbang takut unsur Syiah masuk juga dalam kepala kita. La ilaha illallah. Baik. Jangan pergi jauh. Takut tak habis kita. Panjang lagi 41 ni. Mukjizat Nabi lain hebat. Nabi Musa tongkat. Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam boleh hidupkan orang mati. Boleh pulihkan orang yang buta kan. Tapi mana mukjizat? Mana ada? Ada ke tak ada? Ni orang pergi Mekah tahu ada. Oh, kita kadang-kadang tengah duk minum air, tengah duk makan dekat restoran kat Mekah. Mari. Orang jual kayu kokar. Ketua-ketua tak kaji jumpa kayu kokar. Bapa, ini kayu kokar. Bahtera Nabi Nuh pun dia, tukar Nabi Musa pun dia. Saya kalau dia sekat bahtera Nabi Nuh, saya diam lagi. Tukar Nabi Musa, boleh maaf lagi. Ini tasbih Nabi. Hei, kata tipu besar ni. Mana ada Nabi pakai tasbih? Nabi tak lupa macam kita. Dia bertasbih dengan jari dia. Dia tak ada tasbih. Jadi kalau ada orang mari bawa tukar kayu kokar kata tasbih Nabi, pegang kepala dia, jangan duk bohong atas darat pada aku. Tak ada fakta. Kita boleh menafikan pembohongan mereka. Tak payah pergi masuk dalam makmal nak cari kayu betul ke tak kayu. Tak payah. Dengan otak kita tahu. Nabi ada tasbih dengan buah tasbih? Tak ada. Yang kita duk tasbih dengan batu, dengan kayu ni sebab apa? Sebab kita lupa. Lalai. Leka. Kalau tak tasbih dengan kayu, tak ingat selalu. Allah 100 kali. Tak payah nak kira. Padahal Allah Taala beri pada kita jari yang cantik. Nanti saya ajar kalau ada masa macam nak tasbih dengan jari yang ada di tangan tuan-tuan. Subhanallah. Allah Taala beri pada kita mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak habis-habis. Mana mukjizat Nabi? Rambut Nabi. Hari ni kalau mari rambut Nabi penuh. Kalau saya bawa rambut Nabi malam ni penuh masjid. Tapi bila saya nak cerita tentang bagaimana hubbun Nabi, nak cerita Nabi, inilah yang ada. Itu hebat rambut Nabi lagi daripada kehebatan Al-Quranul Karim. Saya duduk tengok banyak benda-benda yang kadang-kadang kita terlepas, tak tahu lepas pandang ke lepas apa dia. Kalau nak suruh penuh masjid ni, buat alam besar kat bawah. Semaya hajat perdana 370. Penuh mari belakang. Betul tak? Tapi waktu solat jemaah, sebab jemaah tidak perdana, mari tak mari orang. Sikit je ada dalam masjid. La ilaha illallah. Jadi saya JK masjid kena fikir juga. Macam mana nak perdanakan solat jemaah kita ni biar penuh orang di masjid. InsyaAllah kena fikir. Baik. Al-Quranul Karim mukjizat yang sangat besar. Tak ada orang baca Quran dia kata malah aku baca Quran puas dah. Ada tak? Tak ada. Hak adanya tak baca Quran. Itu ramai. Betul? Hak tak baca ramai. Hak kalau yang baca tak ada kan. Aku malah dah baca Quran puas. Tak. Kalau letih adalah. Kalau dia kata jemu dah baca Quran tak ada. Kalau baca buku lain masya-Allah 3 kali baca letih dah kita. Waktunya tuan-tuan ingat balik waktu kita nak exam dulu. Baca buku 3 kali baca nota. Rasa nak muntah rasa. Ya Allah lambatnya iktibar, lambatnya exam nak tunggu esok nak apa ni? Nak baca dah buku ni. Tapi Quran tak ada orang kata aku baca Quran puas lah. Yang adanya orang tak baca Quran itu saja ada. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Banyaklah saya oleh kerana masa kita cukup kalau tidak kita cerita tentang mukjizat Al-Quran, tentang ayatul kaun, tentang bagaimana perjalanan falak, bagaimana perjalanan Allah Taala sebut dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tengok pada unta bagaimana Tuhan buat. Yang ke-10, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima salam daripada batu. Ini tengok, hadis ni riwayat Muslim sahih. Nabi kita menerima salam daripada batu. Batu, Nabi kata aku kenal. Batu di Mekah ni bagi salam pada aku. Tuan-tuan jangan tanya, ustaz lagu mana batu cakap? Dia bukan ada mulut. Boleh tanya kita. Kalau orang zaman dulu boleh tanya. Zaman tuan-tuan ni kalau tanya juga berat. Dalilnya yang tuan-tuan cakap hari ni dalam poket masing-masing ada. Ada lidah? Ada mulut? Tak ada.
tapi dia boleh bercakap. Apa dia telefon kita? Apa peliknya Allah Taala nak suruh batu bercakap? Telefon kita pun boleh bercakap. Oh, dia kata ini alat, enggak, itu sama dengan makhluk Tuhan belaka. Kuasa Allah SWT beri, tiada siapa yang boleh menghalangi, tak ada yang boleh mengatasi. Begitu juga Batan Tamar menangis ketika berpisah dengan Nabi. Ada sebuah kitab yang tuan-tuan baca, insya-Allah tunggulah. Kitab ini saya akan keluarkan dalam bentuk syarahan. Tajuk dianya Al-Hubbul Mutabadal, cinta berbalas di antara Nabi dengan makhluk lain. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula menyampaikan khutbah di masjid di Madinah, dia ambil batang tamar yang dah mati, pasok situ. Nabi duduk sandar kat pokok tamar, macam kita mimbar ni lah. Bila orang dah ramai, masjid dah luas, mari seorang perempuan ahli koprak zaman tu. Dia kata, Rasulullah, orang belakang tak dengar, tak nampak. Lagu macam mana kalau kita naikkan mimbar awak 3 tangga? Nabi setuju. Bila Nabi naik atas mimbar hari pertama Jumaat, naik mimbar nak menyampaikan khutbah, jangan kata Nabi baca khutbah, salah fakta tu. Nabi kita mana ada baca dia tak membaca dan dia tidak menulis. Karena itulah sifat Nabi dia sebut an-nabiyyi al-ummi, Nabi yang tidak membaca tak menulis. Tuan-tuan jangan terjemahlah Nabi yang buta huruf. Saya sakit telinga dengar rasa. Buta huruf ni orang tak erti, orang tak mengaji, orang tak cerdik buta huruf. Dia jenis bahasa ni buta huruf, apa kata? Dalam kepala kita sebut buta huruf, macam mana kita nampak? Orang tak belajar, orang tak erti, nak menulis untuk anda. Nabi kita ni Allah Ta'ala beri anugerah kepada dia, tidak menulis, tidak membaca. Apa arti? Maknanya kalau Nabi baca, kalau dia keluar pendapat-pendapat, mungkin dia terpengaruh dengan bacaan-bacaan dia daripada Rom, daripada Parsi. Tapi oleh kerana Nabi tak baca, bila dia bawa satu isu yang memang mengatasi sempadan masa pada waktu itu, maka itu menunjukkan mukjizat. Setelah Nabi duduk atas mimbar, tiba-tiba orang dalam masjid dengar tangisan batang tamar menangis. Kenapa tuan-tuan? Sedih pokok tamar berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Hubbul Mutabadal, banyak kalau kita baca mengalir air mata kita. Kaif pokok tamar yang dah kering mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berpisah. Nabi bukan pergi jauh pun, di sini naik mimbar. Mana tak duduk dekat dia, dia telah menangis sebab sedih berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi kita menangis memikirkan masalah umat. Kita ini berapa kali kita menangis kerana tak dapat melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai saya menangis juga ustaz. Bila kalau ada majlis lantun, gedegung-gedegang sampai pukul 2 malam, menangis kita dah. Pagi esok orang azan subuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pergi masjid pada. Tak pergi, jawab dia cinta palsu. Menangis kerana dengar lagu, bukan menangis cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berat kita. Orang boleh baik, tak payah dengar lagu. Tengok drama dalam TV tu, memang pembohong 200%. Bini dia ni kawan ni. Walhai kita tahu berlakon, tapi kalau mati menangis juga macam-macam kita tu dah. Siapa menangis tu mati dah. Siapa dalam TV mati, menangis juga kita. Drama lakonan memang palsu 100%. Manusia ni begitulah sifat dia. Dengar, tengok. Tetapi al-hubbul haqiqi, cinta sejati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan lantun, tapi cinta dengan kita mengamali apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau sebut cerita batang tamar ni tuan-tuan, kita duduk lama di Madinah. Masuk dalam raudah, kadang-kadang jauh kita tengok bagaimana pokok tamar yang telah mati sayang kepada Nabi sehingga dia menangis berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini berapa kali kita menangis kerana tidak mendapat laksanakan sunnah yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, saya minta pengurusi kalau masa tamat beritahulah. Saya break tak apa. Kita ambil setakat yang sempat saja, kerana 41 panjang. Antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terserlah iaitulah air yang keluar daripada jari sallallahu alaihi wasallam. Air, tak ada air keluar dari, macam paip air keluar daripada jari. Para ulama akan mengatakan air yang paling berkat iaitulah air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi khas itu untuk sahabat-sahabat dia saja. Kita tidak ada harapan. Yang kita adanya air Zam-Zam yang ada di Mekah. Hari ini alhamdulillah Zam-Zam telah sampai ke rumah kita masing-masing, sama ada dibawa balik ataupun dijual di mana-mana pasar. Mini market pun ada, supermarket pun ada. Perkara ni kalau payah nak jumpa kita rasa sayang. Tapi kalau mudah jumpa kita rasa simple je, tak ada apa-apa. Sebab itulah hari ini tak cukup dengan minum air Zam-Zam. Cukup ke tidak? Tak cukup. Terpaksa Zam-Zam ini kena tambah lagi pula
masuk ni Zam-Zam ini telah dibawa tawaf 20 kali. Telah dicampur dengan telah dicelup rambut Nabi. Dia ambil mana rambut Nabi, wallahu taala alam. Saya menerima mukjizat, boleh ambil berkat dengan apa-apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi macam mana kita nak percaya semua orang ada rambut celup? Saya hari satu kali pergi ceramah di Mekah. Jemaah kata, "Ustaz, besok kita akan bawa tong Zam-Zam belakang. Sebab ada penceramah nak mari nak celup rambut Nabi." Kata kalau hari-hari dia celup rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tahulah dia kerja apa, wallahu alam. Payah malah nak tuduh orang kita. Tapi itulah realiti yang berlaku. Tak cukup Zam-Zam, kena celup rambut lagi, kena masuk lagi. Bulan Ramadan tahun lepas, tuan-tuan ingat ke tidak, saya kumpul lebih kurang 10 produk Ramadan tahun lepas, semua berkait dengan Al-Quran. Di antara yang paling hebat sekali, air yang telah dicelup dengan sarang anai-anai yang makan 22 juzuk Quran. Kata sampai sini, alhamdulillah, kata tak sampai. Nanya kalau tidak, 22 juzuk, bayar satu botol ni dengan harga berapa? RM20 tak silap. Saya kata kalau tahun ni anak-anak dah cukup makan 30 juzuk Quran, tentulah harganya lebih tinggi daripada itu lagi. Wallahu taala alam. Yang ke-12, Nabi Isa AS telah menyembuhkan mata orang buta. Nabi-Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk balik mata Qatadah yang tercabut dalam peperangan Uhud. Allahu akbar. Yang ke-13, orang mati jiwanya telah dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai. Nabi Isa hanya menghidupkan beberapa tubuh saja yang telah mati. Yang ke-14, Nabi telah menulis bagi setiap, Allah telah menulis bagi setiap Nabi pahala mengikut amalan dan keadaan umat mereka. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan setengah daripada ahli syurga. Kata alhamdulillah tuan-tuan. Umat Muhammad nisfu ahli jannah. Setengah daripada penduduk syurga ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Nabi kata, aku mengharapkan umat aku ni 1/4 penduduk syurga. Sahabat-sahabat bertakbir, Allahu akbar. Kemudian Nabi senyap, Nabi kata, sulusu ahli jannah, 1/3 penduduk syurga. Fakabarna, sahabat bertakbir, Allahu akbar. Akhir sekali Nabi kata, syatru ahli jannah, umat aku ini 1/2 daripada ahli syurga. Maknanya daripada 124,000 Nabi, setengah ahli syurga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kata, kita bangga jadi umat Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang-orang yang masuk dalam syurga, insya-Allah. Yang kita nak kata di sini, kelebihan ini duduk di mana para jemaah? Iaitulah oleh kerana umat dia ramai, maka semua amalan yang kita buat, kita baca Quran, kita solat, kita sedekah, kita puasa, ikut siapa tu? Ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pahala dia online pergi ke Nabi, automatik, tak payah kita post. Pasal itulah saya tengok, minta maaf lah kalau saya sebut ni bukan makna sebagai muhasabah. Kenapa bila kita nak buat majlis kita mesti bagi Al-Fatihah dulu kepada Nabi? Tak payah. Baca Al-Fatihah online dia pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah kita hantar cari kerja apa, malaikat dah buat kerja dah. Kita nak post pula pergi, tak payah. Jemaah kita ni biasa dalam kepala dia pergi umrah, pergi haji ni, dia akad umrah 7 kali. Hari pagi pergi, petang pergi. Cukup 7 kali dia mari jumpa ustaz. Saya cukup dah 7 kali. Habis esok yang ke-8 nak umrah untuk Nabi pula. La ilaha illallah, kata merajin sungguh. Nabi ghufira lahu ma taqaddama, tak ada dosa. Confirm 1,000,000% ahli syurga. Yang kita sibuk nak umrah ke Nabi itu kenapa? Sebab bila Nabi kita suruh umrah dengan dia. Ada Nabi suruh umrah, gaji sangat nak buat kerja. Ada setengah orang nak sembelih kurban untuk Nabi pun ada. Saya habis dah, family saya 10 orang, semua saya ekor kambing belaka. Yang ke-11 saya ekor lagi untuk Nabi. Nabi kita tidak minta, ya Nabi kita minta supaya selawat kepada dia dan ikut apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umat yang paling ramai, semua ibadat yang kita buat dia panggil online, ataupun dalam istilah orang jual zaman moden ni dia panggil MLM. Semua ibadat kita pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan tak payah susah payah, tak payah duk post, tak payah hantar, kerana dia sudah ada secara automatik. Yang ke-15, Nabi dan Rasul yang lain diutuskan oleh Allah kepada kaumnya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia dan jin seluruhnya. Yang ke-16, Nabi Musa alaihissalam berkata-kata dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursena. Itu gambar Bukit Tursena, tuan-tuan. Saya tak belajar di Mesir, tapi anak sempat naik Bukit Tursena. Naik.
Pukul 12 malam kita naik dekat subuh sampai Bukit Tosen. Ustaz-ustaz kita belajar Mesir boleh tanya dia. Dia naik ke tak? Kalau tak naik kena pergi pula. Nah. Terus saya nak naik. Saya nak naik dengan beberapa orang pelajar. Tapi orang putih dengan bah penuh naik. Dia percaya tempat munajat tu dia naik. Naik atas, ya Allah, memang mengalirkan air mata. Kita ada surau kecil ya, muatlah 10 orang berkunci. Gereja muat 200 orang, full house, full house kata orang, penuh dalam gereja. Saya perlu cari manalah nak masuk masjid ni macam mana, kunci. Tanya-tanya penjual air situ, dia kata ada beli air dia ni, dia bagi kunci. Mana Muslim nak masuk masjid mesti nak ambil wudu. Kita kena beli air dulu, dapat kunci. Alhamdulillah, saya masuk dalam masjid, kita buka pintu luas-luas, waktu salat subuh, kita azan sekuat-kuatnya, nak suruh orang putih mari tengok, ni cara aku orang Islam salat. Bukan duk sembah patung, sembah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Cerita lain kali kita cerita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Musa berkata-kata di Jabal Tur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan Allah fi Sidratil Muntaha pada malam Mi'raj. Yang seterusnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terakhir keluar ke dunia, tetapi umat ini awwalu man yadkhulul jannah, awwalu man yuqda, umat yang pertama sekali selesai urusan pada hari kiamat. Umat yang pertama selesai urusan pada hari kiamat, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita istilah orang moden hari ni, dia panggil umat VIP lah dah. Mari lambat, keluar cepat. Tidak orang VIP mari lambat. Kalau naik kapal terbang lagi VIP tak masuk, tak tutup pintu. Keluar pun kita tengah duduk bersusul lagi atas kapal terbang, dia tak ada klik habis lah. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat akhir keluar dalam dunia, tetapi pada hari kiamat yang pertama diselesaikan masalah. Yang pertama sekali keluar daripada kubur iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan umatnya. Nabi kita wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru, Nabi kita orang pertama keluar daripada kubur pada hari kiamat. Dan sallallahu alaihi wasallam Nabi diberi kuasa syafaat, yakni suatu kuasa yang amat diingini oleh semua makhluk, termasuklah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa dia cerita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Iaitulah al-wasilah. Tuan-tuan tahu apa itu al-wasilah? Tahu ke tak? Mana tak tahu? Doa yang kita baca lepas azan. Baca ke tak baca? Allahumma rabb hazihi da'wati tamah, was salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadil. Al-wasilah itu belajar malam ni. Tanda betul-betul. Al-wasilah adalah satu darjat yang tertinggi di syurga. Darjat yang paling tinggi sekali, hanya seorang hamba Allah Ta'ala saja yang boleh pemegang jawatan ini. Nabi kata apa? Wa arju an akuna anahu. Nabi mengatakan aku mengharap orang itu ialah aku. Faman sa'ala lil wasilah halat alaihi syafa'ah. Siapa dia minta untuk aku kuasa ini, maka dia akan menerima syafaat aku pada hari kiamat. Tuan-tuan minta ke tak minta? Jawab kuat. Minta ke tak? Alhamdulillah. Bila? Bila minta? Nabi bersabda, apabila kamu dengar azan, qulu misla ma yaqul. Mu kena kata seperti muazzin kata. Muazzin kata Allahu akbar, apa ni? Allahu akbar, kita kata Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kena kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi saya yakin yang percaya tuan-tuan hak mari ni semua jawab la haula wala quwwata illa billah. Tapi orang hak dengar azan tak mari masjid, dia jawab apa di rumah dia? Hayya 'alas salah juga. Di mana? Di rumah dia. Pasal tu dia tak mari sini. Orang bila azan dia panggil belawang bila. Bila kata hayya 'alas salah, mari sembahyang. Dia di rumah dia jawab hayya 'alas salah, sembahyang sini. Kita sekali-sekala hak tak mari tu, hayya 'alas salah di rumah dia. Tuan-tuan tengok dah. Kenapa kita jawab la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada daya upaya, tidak ada keupayaan, tidak ada kemampuan aku nak pergi masjid kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Kita mari sini dengan pertolongan Tuhan ke tidak? Pertolongan Tuhan. Orang lain rumah lebih dekat dengan masjid. Waktu nak beli tanya syarikat, tapak masjid kat mana? Sini. Saya nak beli rumah ni. Tapi masya-Allah tabarakallah, orang azan tak pernah pergi. Bukan zakat tak pergi. Kalau orang baca kuat pula azan, repot boleh pula dah. La ilaha illallah, pahala dunia. Repot boleh pula dah. Nak kata apa? Marah. Orang tanya jawab, kenapa waktu tu?
Bini dia tanya, kenapa abang waktu nak beli rumah dulu pergi cari dekat masjid? Dia kata nanti pencen tua-tua esok lah, kita nak jadi ahli masjid, sekarang ni sibuk. Dia tahu malaikat nak ambil nyawa dia tu, berani dia. Baiklah, ada lagi cerita lain tapi tak sempat. Yang naknya Nabi kata apa? Lepas kita jawab la ilaha illallah, kita kata apa? Kata apa tuan? Allahumma rabb hazidat, betul tak? La, kita tertinggal satu lagi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata summa sallu alayya, selawat dulu ke atasku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barulah kita kata Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qayyimah akhir. Jawab dulu. Hadis Muslim. Tapi kenapa kita tak baca selawat? Sebab guru-guru kita semua tak baca. Siapa guru kita? Guru kitanya kalau azan dia jawab. Siapa dia? Dia gida, dia jawab je. Tak kenal sini. TV dengan radio. TV dengan radio kalau azan dia jawab ke tidak? Jawab. Dia pergi. Dah. Saya nak ajar ke muslimat kita. Kalau orang azan suruh suami jawab. Jawab abang azan. Lepas dia jawab, kata awak nak jadi TV ke radio. Dia kata kenapa? Sebab jawab azan tak pergi. Kalau tak pergi jawab azan ni TV dengan radio je. Patut kita orang lepas jawab azan kena pergi. Baru betul. Baru Nabi kata, siapa dia masallallahu alaihi wasilah, siapa dia minta doa ini kepada Nabi, halat lahu syafaah, orang ini berhak menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang kita baca, alhamdulillah tuan-tuan. Kemudian dalam hadis lagi Nabi kita sebut, umat aku ni 70,000 di kalangan mereka maka masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa orang tu? Orang tu orang yang tak berjampi dan tak minta dijampi. Kita ini sakit gigi pun minta jampi juga ni. Allahu Akbar. Baik, yang ke-22, Nabi mempunyai kolam. Mungkin saya berhenti sekat ni ya, mungkin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai kolam di mahsyar. Dia ada 2 kolam. Ibnu Hajar kata Nabi kita ada kolam, satu Kausar dalam syurga. Satu lagi dia panggil Al-Haud. Haud ini di mahsyar. Siapa dia orang ni yang boleh pergi masuk kolam ni? Siapa dia? Dalam hadis yang panjang, satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur Baqi'. Dekat mana kubur Baqi' ni tuan-tuan? Mana? Di Madinah. Ingat, kalau Mekah dipanggil perkuburan Ma'la, Baqi', Madinah. Di antara tempat yang kalau kita pergi Madinah sunat kita ziarah Baqi', Uhud, Masjid Quba. Masjid Nabi itu memang asal lah kan. Jadi Nabi kita kubur Baqi', Nabi kita beri salam, Assalamualaikum. Belajar ni doa bagi kubur. Ya dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bila Nabi bagi salam pada ahli kubur, Nabi kata waditu anni qad raaitu ikhwanana. Nabi kata aku berharap aku nak tengok saudara-saudara aku. Sahabat-sahabat tak puas hati, ya Rasulullah, alasna ikhwanu, bukankah kami semua ni saudara Nabi? Nabi kata apa? Bal antum ashabi, kamu sahabat aku. Wa ikhwani alladhi lam ya'tu ba'du, saudara-saudara aku orang yang belum lagi mari, tak beranak lagi dia, tetapi mereka datang, mereka dilahirkan dan mereka beriman dengan aku. Kata alhamdulillah tuan-tuan, kita semua ni saudara ke tidak? Saudara. Nabi bercita-cita nak tengok kita. Subhanallah. Kita nak tengok Nabi ke tak? Nah, tadi hadis saya baca tadi. Waditu apa ni? Seorang itu bercita-cita nak tengok, nak jumpa dengan Nabi walaupun terpaksa menggadaikan keluarga dan harta dia. Nabi nak tengok kita. Nabi kata wa ana faratuhum alal haud, orang yang beriman dengan aku walaupun tak jumpa dengan aku tunggu mereka di tepi kolam. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tak puas hati, dia tolong tanya bagi pihak kita. Dia kata ya Rasulullah, kaifa ta'rif man ya'ti ba'daka min ummatik? Bagaimana tuan boleh kenal orang yang datang lepas daripada tuan wafat? Macam mana boleh kenal tak pernah jumpa? Nabi kata apa tuan-tuan? Dia main psikologi. Nabi kata
Kalaulah kamu seorang laki-laki itu ada kuda yang putih di dahi dia. Kuda ni masuk dalam kandang kumpulan kuda berwarna hitam. Dia kenal ke tidak kuda dia? Qalu bala, mestilah kenal Rasulullah, ada tanda di sini. Nabi kata apa? Fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati urran muhajjalina minal wudu. Umat aku nanti mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya kaki dan tangan mereka minal wudu, kesan daripada wudu. Kita ambil wudu ni, muka kita bercahaya. Orang perempuan tu kalau nak comel, nak cantik, lawa, tak payah duk pakai make-up lah. Pakai make-up buat tak comel ada. Tapi rajin sungguh dia pakai make-up dah. Allahu Akbar. Setengah jam duduk depan cermin, puas tunggu suami, tak keluar-keluar lagi. Duk make-up. Tak payah. Nak suruh cantik, ambil wudu. Cerah muka, insya-Allah. Jadi Nabi kata, wa ana faratuhum, aku tunggu mereka di tepi kolam. Jadi orang yang bercahaya kaki tangan, bercahaya muka dia ni, dia akan pergi keluar di mahsyar, berkumpul, ambil lorong VIP nak pergi ke kolam. Nabi tunggu di mana? Tunggu tepi kolam. Wa ana faratuhum alal haud, aku tunggu di tepi kolam. Cuma hadis ni tak habis cerita lagi tuan-tuan. Yang menakutkan saya hadis Bukhari ni. Nabi kata inni faratukum alal haud. Man marra alayya syariba. Siapa dia mari ke kolam, dia akan minum. Wa man syariba lam yazma abada. Siapa dia minum, dia tak akan dahaga lagi di mahsyar, sehingga masuk dalam syurga. Walaupun matahari panas, orang ni tak dahaga sebab dia dah minum di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata la yaridanna alayya aqwam. Akan datang beberapa kumpulan orang, muka sudah bercahaya, dia sudah salat, dia pergi haji, a'rifuhum wa ya'rifunani. Aku kenal mereka dengan tanda-tanda dan mereka kenal aku. Summa yuhalu baini wa bainahum. Tiba-tiba malaikat mari stop, sekat, tak pernah masuk. Malaikat kata stop, kamu tak boleh masuk. La ilaha illallah. Nabi tengok kumpulan ni disekat. Nabi kata innahum minni, malaikat itu umat aku, kenapa sekat? Patut malaikat lepas lah. Nabi kata macam tu. Kalau tempat kita sini, kalau kita orang besar cakap dengan polis, orang saya tu beres dah. Malaikat tak beres rupanya tuan-tuan. Malaikat dia tak makan rasuah. Pasal itulah Allah Ta'ala lantik malaikat jaga kita. Kalau orang sama orang jaga kita, susah masalah. Ambil 100 pergi minum, kita boleh buat maksiat apa saja. Malaikat tak ada, rehat sekejap. Apa ni penulis tadi? Malaikat tak. Malaikat kata apa? Ya Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Tuan tak tahu orang ni lah, dia solat tapi dia telah mereka-reka ibadat yang Tuan tak suruh. Ini bahaya. Orang ni juga ibadat tapi telah mereka-reka ahdas, mana buat perkara-perkara ibadat yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita dengar macam ni, Nabi kata apa? Fa'aqul suhqan liman ghayyara ba'di. Nabi kata halau mereka keluar daripada kolam aku kerana mereka telah mengubah perjalanan agama. Muslimin dan muslimat, saya bila baca hadis ini sahih dalam Bukhari. Kita yang dah baca, dah salat, kita yang dah puasa, kita yang dah pergi haji, apakah amalan kita ni tepat dengan apa yang Nabi kita nak? Apakah amalan kita ni tepat dengan sunnah yang Nabi kita ajar? Kalau tidak tepat, ini yang kita bimbang. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi kata apa? Dalam syarah kepada hadis ini, Nawawi kata, sesiapa yang mereka-reka amalan dalam agama. Imam Nawawi ini masyhur, ulama hadis, ulama ahli sunnah, faqih dalam mazhab Syafi'i, yang kita duk pegang dengan mazhab Syafi'i hari ini. Nawawi kata, sesiapa yang mereka-reka amalan dalam agama, maka dia termasuk orang yang akan dihalau daripada kolam Nabi wal-iyazubillah. Hari ini kalau kita nak selawat Allahumma salli ala Muhammad, tak cukup. Kalau tak ada gendang, tak ada pukulan pula, pukulan mau hari ini dalam masjidnya pukul. Adakah Nabi ajar bergendang dalam masjid? Adakah Nabi kita ajar suruh bersawak sambil duduk menari-nari, melambai-lambai tangan? Ada? Saya bimbang, takut-takut kita termasuk dalam ma'ahdatsu ba'dak, termasuk di kalangan orang-orang yang mereka-reka amalan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah tuan-tuan. Kita buat ibadat yang banyak, kita buat amalan yang betul, maka kita akan selamat insya-Allah. Kata lagi Ibn Abdul Bar,
termasuk juga dalam golongan ini golongan Khawarij yang menentang Sayyidina Ali, Rafidah, Syiah yang mengkafirkan sebahagian daripada sahabat, mencerca para sahabat, dan semua golongan pengikut hawa nafsu yang hanya mereka-reka ibadat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang berlaku zalim, melenyapkan kebenaran serta melakukan dosa besar secara terang-terangan. Hari ini orang tak takut dengan Tuhan. Dosa besar kita buat. Kita duduk atas masjid, kita pergi haji, tapi kita buat dosa besar terang-terangan. Tuan-tuan mungkin tak setuju dengan saya. Mana ustaz? Saya 30 tahun dah bertaubat, tak pernah pergi disko, tak pernah pergi kelab malam, tak pernah pergi kepok, tak pernah pergi tengok kepek, semua tak pergi belakang. Tuan-tuan ingat, tengok dalam poket muamalah kita, duit kita duduk di mana? Riba haram. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tak bertaubat daripada riba, kamu telah mengisytiar perang dengan Allah dengan Rasulnya. Dosa besar. Duduk di masjid tapi penuh dalam poket kita kad kredit yang diamalkan sistem riba. Saham-saham kita tidak patuh syariah, semuanya dalam sistem riba. Maka jawabnya orang ini terang-terang menentang Allah dengan Rasul, walaupun mereka pergi haji, pergi umrah setiap tahun. Wal iyazubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semua golongan itu dibimbingi termasuk dalam golongan yang disebut dalam hadis ini, wal iyazubillah. Maka saya mengatakan para jemaah, inilah di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menyebut kepada kita berapa tadi? Banyak perkara yang Nabi kita sebut. Orang akan datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bercahaya muka kaki tangan, tetapi mereka telah mereka-reka ahdas fid din, maknanya buat amalan-amalan dalam agama yang tidak dibuat oleh para salafus saleh radhiyallahu taala anhum wa ardahum ajma'in. Jadi saya rasa setakat itu lagi. Tuan-tuan boleh baca dalam buku yang ada di tangan masing-masing. Kita masih lagi ada 17 lagi. Kena teruskan. Terus. Pengurusi kata terus tak apa. Yang ke-23, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat terakhir di dunia, tetapi umat yang pertama selesai masalah di akhirat. Yang ke-24, iaitulah keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, halal bagi mereka harta rampasan. Orang dulu dah dia perang, harta rampasan dikumpul, api mari bakar. Kita hari ini alhamdulillah sudah perang, boleh ambil. Satu, Nabi kata apa? Allah jadikan sah salat kita ni seperti sah malaikat. Cuma kita ya tak nak jadi malaikat. Sah kita begini, macam kata macam apa ni? Macam ular kena kata. Bengkak-bengkok. Payah sekali nak betul sah la ilaha illallah. Saya di antara hadis sah ini ana bincang panjang. Saya syorkan kepada pelajar-pelajar yang sudah buat tesis supaya kumpul hadis-hadis tentang lau ya'lamun nas lau kanu ya'lamun. Kalau orang tahu, kalau mereka tahu. Nabi kata, kalau orang tahu, mereka akan berebut sahawal, dia akan betulkan sah. Tapi kenapa kita buat tak tahu dalam masalah sah? Allahu akbar. Yang ke-25, Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ke-26, Allah telah berkata-kata dengan Nabi melalui 3 cara wahyu, iaitulah ru'yah sadiqah, Nabi kita mimpi, ataupun cara terus seperti malam Mi'raj, ataupun melalui malaikat Jibril. Ini cerita ni tajuk ini tuan-tuan boleh bincang nanti dalam nuzulul Quran. Macam mana Quran itu turun? Insya-Allah ustaz-ustaz kita di sini ramai. Bukan saya dah. Yang ke-27, kandungan Al-Quran meliputi ajaran Taurat, Injil, Zabur. Jadi yang lain tu Quran ini sebagai kompres. Ambil alai itu dia punya intipati ajarannya. Yang ke-28, amalan yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit berbanding umat yang terdahulu, tetapi ganjarannya lebih besar. Amalan apa ni tuan-tuan? Amalan apa? Contoh yang paling senang, Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Kita beramal Lailatul Qadar saja kita dapat 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Dia kata bulan Ramadan, orang kira ustaz tanya dah payahlah nak jawab. 83 tahun lebih. Satu malam, tapi malam tu pun tak mari juga tarawih. Nak kata apa? Dia duduk main khilaf. Malam ni kalau itu Qadar. Ya Allah, saya kalau malam 10 hari banyak terima SMS. Ustaz, saya tengok semalam dah Lailatul Qadar lah. Kata awak ambil seorang lah, aku tak lagi. Kalau kita confirm Lailatul Qadar, esok tak pergi dah tu tarawih tu. Semalam dapat 3 tahun, tak payah pergi dah dia.
Dia main psikologi juga. Ustaz-ustaz pun jangan cepat nak jawab. Kena main juga. Tak ada Lailatul Qadar malam 30. Kata mana malam witir je ustaz. Kata dah malam ganji pun nak mari juga, nak macam mana? Dia kena main juga psikologi dengan dia. Allahu akbar. Lailatul Qadar satu malam mengatasi 80 tahun. Kalau tuan-tuan hidup 10 kali Lailatul Qadar, kita sudah naik taraf 83 tahun umur kita. Panjang tak panjang umur? Alhamdulillah. Tahun ni jangan lari tarawih insya-Allah. Yang ke-29, Allah memberikan tawaran jawatan dan kekayaan kepada Nabi atau sebagai seorang hamba atau rasul, maka Nabi kita milih jawatan Abdullahi wa Rasuluhu. Yang ke-30, Allah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat pada seluruh alam. Cerita ni panjanglah. Kalau umat dulu buat maksiat terus turun bala bencana, hancur lebur habis. Kaum Lut balik bumi, Qarun tenggelam, Fir'aun ada laut habis. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni buatlah derhaka 24 jam satu hari pun tak ada yang erok mulut. Ada. Kita ni nak lagu tu dia. Dia tu cerita hukum Tuhan. Kita tengok mulut dia belok. Tak ada belok lagi cantik dia punya. Lagi kuat dia bercakap. Hari ni orang bercakap main-main. Dia kata apa, saya ni kalau dikira ke masuk neraka apa tak apa. La ilaha illallah. Boleh dia buang dengan neraka. Kalau umat dulu ahli lentar mari panas dah situ. Tapi jangan duduk kata tunggu ahli lentar, tak ada. Umat Muhammad rahmatan lil alamin sampai pada makhluk lain pun tak kena. Sekali-sekala banjir tu Allah tak nak peringatkan kita ya. Jangan pula orang kata banjir baru ni tak kata alah banjir setempat tu tak lain banyak lagi. Apa sebenarnya? Alhamdulillah bukan macam Nabi Nuh. Yang ke-31, segala tingkah laku dan tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan indahnya sifat baginda. Banyaklah sifat-sifat yang mulia. 32, Nabi seorang yang lemah lembut dalam perkara yang halal tetapi tegas dalam perkara yang haram. Ini nak kita ni tak tegas berlaku. Dalam bab haram kena tegas. Haram halal dalam masalah makanan, minuman dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah lembut dengan orang mukmin, tegas dengan orang kafir. Dalam isu akidah Nabi tak ada toleransi. Tapi bukan Nabi suruh kelahi orang kafir dah. Kita kena tak ada masalah. Kawan kita, jiran kita berkawan dengan dia. Tapi timbul dalam masalah akidah, tak, kita tak boleh kawan dalam masalah ini. Yang ke-31, 34, Nabi sentiasa berkeinginan tinggi untuk melihat umatnya menerima dakwah. Ini jawatan Nabi. Dia nak sangat orang terima dakwah dia. Sangat loba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-35, Nabi sallallahu telah menyampaikan semua amanah dalam menyampaikan Islam kepada kita sebagaimana firman Allah Taala dah beri al-yawma akmaltu lakum. Nabi kita telah menyampaikan semua perkara. Yang ke-36, menjadikan umatnya dengan kedudukan yang adil al-udul di antara para hakim. Hari kiamat esok umat lain dakwa Nabi dia. Dia kata Nabi aku tak jalan tugas. Kita umat Muhammad membela Nabi. Tak, Nabi menjalan tugas. Mereka kata mu tahu mana? Nabi kami beritahu. Jadi kita jadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau tak jadi saksi hakim atas dunia ni pun kita hakim di akhirat insya-Allah. Yang ke-37, Allah telah beri jaminan untuk memelihara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sesat semuanya, sama dalam perkara furu' ataupun usul. Tak ada sesat. Ajaran sesat sikit-sikit ada, tapi sesat seluruhnya tidak berlaku. Yang ke-38, Allah telah berjanji untuk memelihara Al-Quran dari diselewengkan. Hari ini ada orang berani seleweng Quran? Tak ada. Yang orang beraninya jauhkan masyarakat daripada Quran. Itu ada. Betul tak? Tak ada. Tak ada lagi kita jumpa kat Kedah Quran diputar balik. Salah cetak adalah. Tapi orang nak tukar ayat Quran tak mungkin berlaku. Tu Allah jamin. Jadi orang kata tak apa, Quran kita bagi je, tapi jangan suruh dia baca, jangan suruh dia beramal. Hari ni bila sebut nak amal undang-undang Quran, ada orang berani? Tak boleh, orang putih marahlah. Tengok Brunei apa berlaku pada Brunei. Macam-macam tekanan pada Brunei. Saya tak sebut sinilah, sebut Brunei. Nah. Jadi kita patut orang Islam semua 100% solid menyokong bila nak laksanakan undang-undang syariat. 39, Allah telah akan menutup, tidak akan mendedahkan orang-orang yang tidak diterima amalannya di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata alhamdulillah tuan-tuan. Orang dulu kalau dia korban tak terima, duduk situ. Kambing yang sebelah tu situ. Umat Muhammad ni tak apa, buatlah apa saja pun tak ikhlas pun tak ada masalah. Tak nampak.
Kalau tidak malu kita dah. Bawa duit RM10 nak bagi tabung masjid, kawan sebelah pula ahli koprak juga. Tukar 50. Sudah semayang nanti ada kat pintu saku Muhammad bin Dolah, ambil balik duit, awak tak ikhlas ada. Berat kita lagi tu. Allah Taala tutup keaifan umat ini. Alhamdulillah, kalau tidak beratlah kita. Yang ke-40, Allah telah mengutuskan Nabi dengan jawami'ul kalim. Apa makna jawami'ul kalim? Kata-kata sedikit, makna panjang. Di kertas tangan tuan-tuan tu saya nak bagi ijazah jawami'ul kalim ada ni. Nak ke tidak? Kertas ada masing-masing. Kertas yang kecil dapat dah. Dia tulis tajuk dia 4 kalimah. Yang tak dapat lagi boleh ambil. Nak ke tidak ijazah? Alhamdulillah, tuan-tuan ikut saya baca. Selagi tak kena ni, saya tak akan berhenti. Pengurus dia tarik mikrofon, saya tak berhenti. Berani? Kau tak berani? Ikut belakang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah. Alhamdulillah, boleh berhenti ceramah. Zikir ni siapa tak ingat? Semua orang ingat. Dia tak ingatnya apa tuan-tuan? Nak berzikir je tak ingat. Ni yang berat kita dah. Zikir semua ingat, nak berzikir tak ingat. Lepas solat Isya ni fikir balik. Sepanjang 24 jam daripada semalam sampai sekarang, berapa kali dah tuan-tuan berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah Allah? Berapa kali? 100 kali ada? Tak apa nak jawab lah tu. 100 kali ada? Tak ada. Kalau ada alhamdulillah kata. Kalau tak ada cukup. Saya nak esok, awak jawab masing-masing. Lepas esok, alhamdulillah, hari ni aku telah dapat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah Allah akbar 1000 kali. Boleh? InsyaAllah. Pendek je tu. Kalau saya nak syarah cerita ni, pagi esok sambung lusa tak habis lagi ayat. Ini dia panggil jawami'ul kalim. Nabi kita ni ajar. Kerana itulah kalau kita nak berdoa, kita nak zikir, kita nak selawat, kita terikatlah dengan lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah. Selawat Nabi ajar pendek ke panjang? Pendek je. Yang paling panjang tu dalam solat kita baca, dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sampai ke innaka Hamidum Majid. Saya tak bawa risalah. Tuan-tuan boleh ambil dalam blog saya Abu Anas Madani, cari lafaz selawat yang sahih. Ana kumpul cara ringkasnya ada 8 riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat ini mari daripada mana? Mari daripada orang ditanya Nabi. Ya Rasulullah, kami dah pandai nak bagi salam. Wa kaifa nusalli? Bagaimana nak selawat? Nabi kata qulu, katakan. Nabi pun ajar. Al-Imam Ibn Hajar kata, inilah selawat yang paling sahih, yang paling afdal untuk kita amalkan. Kita tak mahu buat pendek. Kita duk cari selawat yang panjang-panjang, tak mari di mana. Jangan kata mari mana, mari daripada mimpi. Siapa mimpi? Tok ayah mana-mana mimpi. Yang ni riwayat dalam Bukhari, dalam Muslim, sanad yang sahih kepada Nabi, tak mahu lagi. Kenapa? Ana ada syarah. Tuan-tuan tengok dalam rakaman, tajuk dia lafaz selawat yang sahih, memahami makna selawat. Dalam riwayat yang sahih ini, Allah Taala, Nabi kita sebut ada 10 lafaz yang tuan-tuan kena ingat. Saya tak berani nak syarah di sini. Kalau nak kita buat tajuk siri yang kedua, memahami selawat yang sahih dan makna dia. Subhanallah, wallahi ajaib. Lafaz yang pendek diajar oleh Nabi lengkap. Sebab itulah dia pendek je Nabi. Doa Nabi tak ada panjang-panjang, tak ada pelik-pelik. Wadih, jali. Sama juga doa lepas sembahyang. Pendek Nabi kita ajar. Dalam riwayat Imam Muslim, ni dalam kitab ni tuan-tuan boleh tengok. Buku yang saya tulis, tajuk dia zikir pagi petang dan zikir lepas solat. Simple, ringkas. Ada 10 bacaan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah tertinggal sebahagian daripadanya. Kenapa kita tinggal? Kita menyalahkan imam. Imam tak baca. Imam kata bukan tanggungjawab aku. Tanggungjawab imam setakat mana? Kita dengan imam setakat mana tanggungjawab? Bermula daripada takbiratul ihram sampai salam. Imam assalamualaikum, assalamualaikum, khalas, awak dengan saya sudah selesai masalah. Sebab tu kita boleh balik. Kita boleh pergi. Nak menyalahkan imam. Kenapa? Imam dia ada kerja dia. Kita sendiri masing-masing berzikir dengan lafaz-lafaz yang sahih yang warid daripada Nabi, sebab Allah Taala beri pada Nabi jawami'ul kalim, cakap pendek, makna panjang. Kita hari ni cakap panjang, makna tak tahu ada makna ke tak. Dalilnya 2 jam kita pergi dengan ceramah. Balik-balik kawan tanya, siapa dia ceramah ni ustaz? Sedap. Oh hebat. Apa dia cerita? Dia kata apa? Dia ingat cerita hak nakal ustaz buat cerita tadi.
Cerita nak Tok Bila mengamuk pukul 10 pagi tu, dengar lagi. Kau tak dengar lagi? Wih, tak dengar lagi sini nyanyi betul. Bila masjid, bukan masjid ni, masjid lain. Dia azan, orang tak mari. Dia kata mau macam mana manusia nak suruh mari. Pagi esok pukul 10 pagi dia buka speaker masjid, dia azan. Sekampung mari belakang. Bakak marah dia, mau gila ke Bilal. Pukul 10 pagi azan dah. Dia kata siapa dia gila? Aku azan masuk waktu mu tak mari. Aku azan tak masuk waktu mu mari. Mu lah gila, bukan aku. Kena ke Bilal lagu ni tak? Baru betul ke dia. Kita sekali-kali kena buat juga baru orang mari. Dia bahasa kulit dia tu apa mari pukul 10 pagi ni. Dia kata Bilal mengamuk sekali-sekala kena buat. Itu cerita Bilal. Jadi kita ni kadang-kadang, tapi cerita Bilal sah dah ingat dah. 41 ni tahu lagi ingat ke tak? Saya bimbang saja. Saya bimbang takut jadi gitu juga malam Bilal. Kita bercakap banyak, makna sedikit. Nabi bercakap sikit, makna panjang. Jawami' kata jawami' al-kalim, makna mempunyai kalimah pendek, makna dia panjang. Subhanallah. Yang ke 41 yang terakhir, Nabi kita mengatasi semua Nabi-Nabi yang lain, para Rasul-Rasul yang lain di kalangan manusia. Begitu juga kelebihan Nabi mengatasi segala para Rasul yang terpilih daripada penduduk langit di kalangan para malaikat. Inilah para jemaah sekalian yang dapat saya sebut tuan-tuan di sini, iaitulah sebanyak 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita rahmat dan keampunan dan maghfirah, dan kita dapat kasih sayang Allah dalam perbincangan yang kita buat ini, dan kita akan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam buku yang kecil ni ada satu lagi buku namanya Perisai Muslim. Dalam ni semua bacaan ada, daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Cubalah kita tanda cinta kita kepada Nabi, kita hidupkan sunnah amalan-amalan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat, kita mendapat keampunan Allah azza wa jalla. Saya minta maaflah kerana huraian kita mungkin terlalu ringkas nak banding dengan 40 kelebihan ini. Jadi kata orang mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh, benda yang tak boleh bawa semua jangan tinggal semua, paling tidak masuk dalam kepala tuan-tuan. Inilah kelebihan Nabi mengatasi para anbiya yang lain. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang sahih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.